Okay, dan pada malam ini, hari ini saya nak berkongsi dengan anda tentang topik ESP iaitu protein. Okay, dan juga saya akan selitkan juga kenapa ia penting untuk puasa dan sempena promotion ataupun produk yang kita fokus pada bulan ini di mana ia adalah ESP. Okay, dan produk ni anda semua boleh fokus untuk jual sebab produk ia stok dia banyak. So tak ada masalah untuk betul-betul kata fokus dan dapatkan free shaker untuk kata promote lah produk ini. Tapi sebelum tu kan, betul saya nak minta excuse sekejap je saya nak ambil saya punya ESP sebab saya nak tunjuk produk tu lebih mudah untuk anda kata tengok dan faham. Sekejap ya. Okay, kembali semula. Okay, jadi kan untuk kelas malam ni, kalau anda kat sini, saya tak tahu siapa yang saya pernah jumpa ke kan. Mungkin ramai yang baru juga. Kalau anda ada soalan ke berkaitan dengan ESP, kita fokus on ESP lah ya malam ni ya. Soalan lah berkaitan ataupun okay, maybe juga kalau anda ada apa-apa testimoni yang menarik ya untuk kongsi tentang produk ESP, saya sangat-sangat orang kata welcome anda lah untuk share dekat komen ruangan chat box. Okey, jadi untuk kelas malam ni berkaitan dengan ESP dan juga Ramadan. Tapi saya tak naklah fokus on kata ESP Ramadan sahaja, saya nak pergi kata lebih lagi lah. Mungkin ada anda dah pernah dengar tentang ESP tapi tak apa, ini kita refresh balik tentang ilmu tentang protein dan juga ESP. Master, saya nak minta Master beri saya untuk share screen, boleh tak Master? Okey, sekejap. Okey, dan ya. Okey, terima kasih. Ini bercakap tentang, tak apalah saya mula dengan puasa, general ataupun info yang kata asas lah, basic lah untuk kita semua kongsi tentang berpuasa. Untuk ESP sebenarnya kita boleh target dekat ramai orang dan kita juga boleh kata sarankan kepada customer kita atau kita boleh promote produk ni untuk berpuasa. Jadi sekarang saya nak kongsi sedikit tips lah ketika berpuasa dan saya yakin ramai orang dah nak ready mental dan juga fizikal untuk berpuasa. Jadi tips pertama untuk puasa, make sure jangan tinggalkan sahur. Ini okey, untuk kelas malam ni sebenarnya kelas ni bukan sahaja memanglah untuk kita lah semua untuk refresh balik, untuk dapat balik ilmu, tapi at the same time kalau boleh saya nak anda ambil sebagai satu content untuk anda dapatkan idea untuk anda kongsi dekat social media. Apa yang anda nak share dekat orang, apa yang anda nak attract orang ataupun maybe story yang anda nak cerita jugalah. Okay? Okay, jadi pertama sekali tips berpuasa, jangan tinggal sahur. Sahur ni merupakan kata satu kata apa, rutin ketika berpuasa yang kita sangat-sangat galakkan, dan kalau kita sahur pun kita dapat pahala kan. Dan sahur ni umpama macam sarapan pagi untuk kick start the day, untuk mulakan hari anda, mulakan dengan sahur ketika berpuasa. Dan penting juga waktu sahur pastikan ambil makanan yang ada protein, sebab protein ni dia akan rasa kenyang, dia akan bagi kita tenaga yang lebih lama. So lambat rasa lapar. Jadi untuk orang yang ada masalah perut sensitif, ada masalah gastrik, sahur mesti kena ada protein. Okey, kemudian yang kedua, berpuasa juga kita kena pastikan cecair dalam badan kita sentiasa cukup. Sebabnya walaupun kita ni tengah, contohlah kita tak bersukan waktu puasa ataupun kita tak ada aktiviti fizikal yang sangat aktif, still air daripada badan kita ni, dalam badan kita ni akan hilang. At least paling sikit pun 1 liter sehari memang akan hilang. 1 hingga 4.5 liter boleh hilang daripada peluh, daripada pernafasan, daripada pembuangan air kecil kan, akan keluar cecair. Jadi kalau tak cukup air, badan boleh panas. Jadi air sangat penting.
untuk bawa cecair, untuk bawa nutrien dan juga untuk menyelaraskan suhu badan. Okey, kemudian ketiga, pastikan rehat yang cukup juga. Penting untuk tidur awal, bangun awal kan waktu sahur. Okey, dan terus maksudnya waktu sahur tu kalau boleh terus bangun je lah kan. Pastikan tidur yang cukup iaitu 6 hingga 8 jam sehari untuk dapat badan yang lebih sihat. Okey, dan yang keempat, okey, ini adalah kata untuk orang yang nak jaga kesihatan. Mungkin waktu berpuasa ni nak jaga gula, nak jaga tahap kolesterol. Waktu ni nak pastikan blood pressure tu bagus. Kita nak pastikan badan kita ni turun berat badan. Tapi walaupun turun berat badan, masih lagi kata turun penurunan berat badan yang sihat. Penting ketika kita memilih nutrisi yang berkhasiat lah ketika berbuka puasa. Especially waktu buka puasa. Okey, jadi sekarang ni produk yang kita nak fokus satu produk je iaitu malam ni iaitu ESP. Kalau boleh saya nak anda betul-betul expert dengan produk ni, anda betul-betul fokus, anda ambil, anda betul-betul share, kongsi, promote, consult customer produk ESP. Produk ESP ni memang sentiasa ada, kata demand tu sentiasa ada, customer yang memang sentiasa ambil, maksudnya konsisten untuk cari produk ni pun ada. Okay, dan dia punya kesan, maksudnya kesan positif bila ambil ESP ni pun sangat ramai. So that's why customer yang ambil ESP ni menjadi loyal customer. Memang ramai sebab kata dari segi kualiti dan keberkesanan produk dah ESP. Okey, sekarang ni saya nak pergi kepada konsep protein. Dalam ESP ni kita bagi protein yang paling kata nutrien yang paling asas, yang paling fokus dalam produk ini adalah protein. Protein ni dia ada dua kumpulan sebenarnya. Satu haiwan, dan satu lagi daripada protein tumbuhan. Memang setiap hari kita akan ambil daripada ikan, ayam, daging, kambing, seafood, betul tak? Itu adalah sumber protein yang biasa kita ambil daripada haiwan. Tapi ada juga sumber protein daripada tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan lah yang kita makan juga. Tapi kalau kita nak dapatkan daripada tumbuhan, apa beza dan adakah kita perlu replace semua haiwan kepada tumbuhan? Ataupun tak payah ambil tumbuhan, ambil haiwan je sebab kualiti dia bagus? Jawapannya, ambil semua. Ambil semua sumber yang balance. Maksudnya kita ambil protein daripada haiwan, kita ambil protein daripada tumbuhan. Okay, di mana protein tumbuhan dia bagus sebab dia tak ada kolesterol. Jadi bila kita cukupkan protein daripada tumbuhan, kita kurangkan protein daripada haiwan, daripada seafood kan, kita kurangkan kolesterol yang masuk dalam badan kita. Sebab protein soya sangat bagus kalau orang nak jaga kolesterol. Okey, ini adalah selingan lah saya nak kongsikan. Macam daging, susu lembu yang kata yang banyak hormon, biasanya sumber susu, sumber protein yang ramai orang ambil. Okey, dan juga ayam. Sekarang ni ayam umur 3 minggu, bukan 3 minggu lah, umur 2 minggu pun dah kata dah sembelih dah jadi fast food yang kita suka makan tu. Kan sekarang. Okey, dan maksudnya hormon memang kita ambil daripada haiwan, yang kita ambil haiwan sebagai protein tu, kita pun dapat kesan juga. Kan? Jadi salah satu kata sumber yang bagus protein yang kita nak dapatkan, kita boleh ambil daripada sumber tumbuhan. Dan dalam banyak-banyak sumber tumbuhan, protein yang paling berkualiti tinggi adalah soya. Sebab soya ni dia punya kualiti dia sama macam haiwan, iaitu lengkap dengan 9 jenis amino acid untuk badan lah. Okay, dan protein ni diperlukan oleh semua orang, semua golongan sebenarnya memang perlu ambil protein. Kan? Okey, sekarang saya nak pergi kepada produk. Okey, dekat sini saya nak tanya lah sebelum saya pergi. Saya cakap seorang-seorang kan. Korang dengar tak? Okey tak? Dengar jelas. Dengar Yeah. Okey. Kalau ada soalan tanya tau. Okey Okey. Dekat sini saya nak tanya, dekat sini siapa yang dah ambil ESP? Boleh tak tulis? Boleh saya nak type kat sini dekat ruangan chat box ni.
Dah ambil dah. Ramai yang dah ambil. Ramai yang dah ambil dan ramai yang dah ada pengalaman ambil. Bagus sangat sebenarnya. Sebenarnya kan bila korang dah ambil ESP, sebenarnya mudah untuk jual. Cuma mungkin kena, kalau ada rasa macam kenapa aku tak boleh jual macam banyak orang lain, kadang terfikir kenapa padahal dah cuba promote lah, dah buat, yelah dah cuba orang kata ceritakan kan dekat social media, mungkin ada benda lagi yang tak cukup lagi. Tak apa, ambil tu satu step pertama, yang kata step yang pertama yang mesti buat untuk kita jual produk, untuk kita convince customer kita kan. Okay, jadi kita pergi pula yang next. Okay, terima kasih semua yang jawab. Saya nak tengok korang boleh fokus ke tak lagi. Okay, jadi protein ni diperlukan oleh semua orang. Protein ni ada banyak banyak khasiat lah untuk badan, antaranya untuk tenaga, untuk energi, tak kisahlah perempuan ke lelaki ke, tapi ini fokus on lelaki dewasa. Lelaki dewasa, ayah-ayah, biasanya mereka memang perlukan energi, mereka perlukan tenaga kan. Lelaki punya berat badan mereka lebih daripada perempuan, dan mereka perlukan lebih lagi protein. Okay, sebab protein ni keperluan diikut berat badan. Lelaki yang perlukan lebih lagi. Okay, dia bantu untuk mengekalkan kekuatan otot, meningkatkan kesihatan prostat. Kalau diambil setiap hari oleh lelaki, sebenarnya benda tu sihat. Yang penting ambil everything in balance, moderate, jaga kesihatan. Kalau buat senaman, sebenarnya kalau dia boleh ambil protein soya, sebenarnya membantu dalam meningkatkan kesihatan prostat untuk lelaki. Ada setengah orang dia risau, lelaki saya ambil soya tak ada masalah hormon saya ke? Jawapannya tidak. Padahal kalau ambil protein soya, ini based on kajian, kalau korang tengok kajian nombor 678 tu, itu adalah kajian yang dilakukan ke atas lelaki. Kesihatan prostat mereka lagi bagus jika diambil secara konsisten, sebab dia dah jaga tahap kolesterol dalam badan. Dan lelaki ni sebenarnya mereka punya kesihatan jantung mereka lagi berisiko tinggi compare dengan perempuan. Kolesterol lah, jantung lah kan, tu lebih pada lelaki. Jadi protein soya yang diambil setiap hari ni masukkan dalam diet. Bukan sahaja ambil daripada kambing lah, daging lah kan, ayam, tapi ambil juga protein soya. Balancekan. Okey, kemudian seterusnya untuk perempuan, untuk wanita pula ataupun ibu-ibu lah, biasanya wanita ke ibu-ibu ke wanita perempuan dewasa kan, mereka mahukan kulit yang sihat sebab protein ni fungsi dia untuk bantu membina tisu dan juga sel. Tisu kulit kita, sel badan kita. Protein adalah penting, asas. Jika cukup lagi nutrien yang lain, cukup omega 3, cukup B kompleks, cukup vitamin C, kulit lagilah sihat dan kata nampak glowing. Lagi sihat dan lagi cantik lah skin tu. Okay, dan bukan tu sahaja, protein bagus untuk rambut yang lebih kuat. Maksudnya kurangkan ke setengah orang dia ada masalah rambut dia nipis, cepat patah, dia cepat rosak, kulit jadi kering sangat. Jadi protein, bila yang cukup protein, dia akan bantu untuk rambut lebih tebal, dia rasa lebih muda lah kan, rambut tebal. Okay, dan selain daripada tu, untuk wanita juga yang dah ada anak ataupun yang mengandung, yang menyusukan anak, protein sangat penting untuk ibu-ibu yang mengandung dan susu, kemudian mengurangkan gastritis pada perut. Maksudnya sensitif lah pada perut, mengurangkan masalah seperti gastrik pada perut. Jadi protein soya memang bagus untuk kesihatan. Okey, dan kalau untuk kulit, ini saya nak fokus lebih pada skin. Okey, protein soya kulit lebih sihat. Kalau pigmentasi yang very very light baru nak start tu, sebenarnya ambil lah selain daripada ambil SPF untuk protect skin, ambil protein yang sihat. Ambil juga tambah dengan nutrien seperti vitamin C, collagen. Sebenarnya dia bantu untuk mengurangkan kesan pigmentasi. Tapi kalau pigment tu dah teruk sangat, dah gelap sangat, itu dah lain lah, kena lebih lagi effort untuk kurangkan pigment. Dan juga mengurangkan kesan jerawat. Sebab
kesan jerawat ni adalah kulit luar, bahagian epidermis. Sel kulit luar ni dia akan mati, dia akan ditanggalkan. Jika kita cukup protein, cukup vitamin C, bantu untuk repair balik sel-sel baru, kulit tu akan lebih sihat. Sel kulit baru akan nampak lebih sihat, okay, dan cantik. Okay. So hasilnya kulit kelihatan lebih awet muda. Dan saya sangat yakin kalau anda lihat orang Shaklee yang dah lama dengan Shaklee, mereka ni kan makin lama nampak makin muda. Skin mereka makin lama makin sihat. Sebab apa? Sebab kata kesan pengambilan nutrisi, maksudnya nutrien yang mencukupi pada kulit. Tapi kalau dah lama dengan Shaklee kan, kebanyakan jugalah ramai makin lama makin mempunyai gaya hidup yang lebih sihat. Makin kata at least ada yang bersukan, pemakanan tu kita ambil juga buah dan sayur. Maksudnya kita cuba untuk sihatkan. Itu satu kata lifestyle yang bagus sebenarnya dengan Shaklee ni. Kan? Mungkin yang dah lama ni ada perasan lah kan, ramai kan upline kita. Okay, dan dekat sini saya nak fokuskan lebih kepada kalau untuk skin sebab ramai sebenarnya orang yang cari kata suplemen ni untuk skin yang sihat. Okay, sebab wanita lah, especially perempuan. Sekarang bukan perempuan je, lelaki pun ramai yang nak cantik. Lelaki cantik pun ramai. Okey, jadi kombinasi protein iaitu macam ESP lah kita lihat, protein, vitamin C dan collagen dia membantu untuk kulit tu lebih sihat, lebih cantik lagi. Sebab protein ni fungsi dia untuk membina tisu dan membina sel. Jadi kulit tu lebih cantik. Bila tambah dengan collagen, kulit akan lebih tegang. Dia akan menyokong pembinaan collagen. Dan bila cukup vitamin C, dia akan menguatkan collagen dan memberi perlindungan sebab dia adalah antioksidan, supaya kulit tu kekal sihat, kekal cantik. Dan dia juga mengurangkan pigmentasi, dia akan melanin. Dia akan menghalang daripada pembentukan melanin yang menyebabkan kulit gelap. So, protein, collagen, vitamin C sebenarnya ini adalah asas untuk skin yang cantik. Jadi kalau customer nak cantik, kulit yang cantik, biasanya ini adalah asas lah, basic yang kita akan cadangkan satu set solution untuk wanita. Untuk wanita yang hamil, penting untuk menyokong perkembangan baby. Menyusu, untuk susu tu lebih berkualiti lagi, susu ibu lah. Kemudian untuk wanita yang dah menopause, wanita yang dah umur 55 ke atas, maybe 60 tahun ke atas yang dah menopause, protein soya sangat bagus untuk mengurangkan simptom menopause. Contoh, rasa panas, kuat berpeluh, mood swing, mood tak menentu. Okay. Risiko osteoporosis. Kan? Kemudian kulit kering sangat. Skin sangat-sangat kering, rambut pun cepat makin lama makin gugur. Itu adalah simptom menopause. Jadi protein soya ni sebenarnya memang bagus untuk wanita yang dah lanjut usia, untuk kurangkan simptom supaya mereka lebih gembira, mood tak adalah swing sangat, tidur lebih lena, kan kulit tu tak adalah terlalu kering. Jadi itu adalah kesan dia lah. Okay, kalau itu kalau perempuan. Kalau lelaki yang dah andropause, andropause pula. Perempuan ni kita panggil menopause sebab estrogen dia drop. Lelaki kalau dah satu peringkat umur, mereka pun akan melalui satu stage kita panggil andropause, iaitu testosteron level lelaki dia makin menurun. Kan, kurang tenaga, otot makin kendur, betul tak? Sama jugalah macam rambut pun semakin gugur. Okay, tapi satu lagi masalah lelaki adalah jantung dan kolesterol. Okay, jadi kalau nak kaitkan dengan jantung, untuk jantung yang sihat, ESP adalah produk yang sangat bagus sebab pengambilan protein soya sebenarnya dia membantu dalam mengawal, menjaga, okay, dan dia boleh mengurangkan tahap kolesterol jahat dalam badan. Jika diambil selama 3 bulan, iaitu 12 minggu. So bagus juga untuk yang nak jaga jantung. Okay, kesihatan jantung. Bukan ada sakit jantung nak merawat, tidak. Tapi kalau rasa kolesterol tu borderline, kejap naik, kejap turun untuk kolesterol, ambillah protein soya sebagai minuman harian. Susu soya. Jadi ini adalah manfaat dia. Secara umumnya ini adalah manfaat kesihatan protein soya yang saya dah sebutkan tadi.
Jadi benda sebenarnya lebih kepada konten lah untuk kita faham, untuk kita consult customer, untuk kita kata upsell kepada customer apa lagi yang dia boleh ambil kan. Inilah dia protein soya manfaat kepada ramai orang. Okey, sekarang saya pergi kepada puasa. Sebenarnya yang ini semua ni waktu puasa pun boleh ambil kan. Kadang-kadang orang yang berpuasa ni contohlah dia berpuasa, dia ada masalah kolesterol. Kena ambil ubat. Kadang kolesterol tu nak jaga, kadang waktu puasa tu kadang setengah orang sebab perlu ambil ubatan lah, kena jaga pemakanan kan, susah nak kawal. Jadi memang boleh bagi saya lah kan, kita sangat advise lah untuk ambil diet yang sihat sewaktu bulan puasa. Especially juga untuk orang yang ada masalah gula yang tinggi ataupun kata kecil manis, kena jaga pemakanan. Dan protein macam ESP ni sesuai untuk diambil oleh orang yang nak jaga kolesterol, yang nak jaga gula juga dalam darah mereka. Okey, protein ketika bulan puasa sangat-sangat penting ambil waktu sahur. Bila kita ambil, cuba korang bayangkan cuba bayangkan kalau waktu sahur kita hanya ambil karbohidrat sahaja, agaknya apa jadi pada badan kita? Pada awalnya kita makan, kita akan rasa kenyang, kita akan rasa bertenaga. Tapi bila kita makan karbo yang banyak waktu kita sahur, sebenarnya tenaga kita dapat daripada gula yang tinggi dalam darah kita. Kita akan rasa hyper, kita rasa wah bertenaga je, kenyangnya, seronoknya rasa. Padahal sebenarnya gula dia meningkat dalam darah dia. So untuk orang yang ada masalah seperti kecil manis, maksudnya minum air jap. Ada masalah seperti kecil manis, sebenarnya kalau boleh kuranglah pengambilan karbohidrat. Tingkatkan protein. Ataupun pilih makanan yang rendah dengan GI. Boleh ambil karbo tapi pilih rendah GI, kurangkan, kawal. Ambil protein yang lebih kenyang, lebih sihat juga. Maksudnya kena balancekan lah makanan. Dan jika kita ambil ketika berpuasa, kita ambil protein. Protein mesti kena include. ESP ni adalah salah satu produk yang sesuai diambil ketika sahur. Kenapa? Ini adalah bukan pengganti makanan. ESP ni dia bukan ganti makanan. Ada juga orang ganti lah. Biasa sarapan pagi sebab nak sarapan orang tak ambil berat kan, orang nak ringan je. Boleh lah ambil, tak ada masalah, tapi dia tak lengkap lah sebab dia tak ada multivitamin dalam ni. So kalau orang yang sahur, contoh dah biasa makan biasa tapi nak ambil ESP juga. Saya cadangkan, ataupun maybe customer kita yang nak ambil juga ESP tapi nak makan, still nak makan. Mulakan dengan ESP waktu sahur. Minum air kosong, ambil ESP. Lepas ambil ESP barulah makan sikit makanan. Waktu kita akan rasa macam macam kenyang lah. Makan sikit je lah, kenyang lah. Lama tak payah lah. And ESP ni kalau korang nak rasa lebih kenyang, mix dengan buah. Saya cadangkan kalau nak rasa kenyang, rasa lebih penuh, ambil bancuh dengan pisang ataupun dengan tambah dengan kekacang ataupun bancuh dengan kurma campur dengan kekacang, memang sedap. ESP ni itu cara untuk ambil lah ketika berpuasa. Dan bila kita cukup protein dalam badan kita, sebenarnya kita akan rasa lebih kenyang lama, lebih bertenaga, kita tak hypo. Sebab kalau macam ambil karbo kan, kita akan hyper, lepas tu kita akan jadi hypo. And kita akan rasa lapar, macam laparnya, ngantuk lah kan. Itu kesan karbohidrat yang tinggi lah. Dan selain pada orang yang nakkan tenaga, nakkan energi waktu puasa, make sure juga kalau ada customer yang menyusu, customer yang mengandung, kalau yang maybe dia tak ambil ESP lagi, maybe dia just ambil Bcom ke, ambil Omega ke, Vitaly, tak pernah lagi ambil ESP. So waktu sekarang ni you all tengok balik customer, promote customer untuk ambil ESP. Lagi-lagi nak berpuasa. Kalau macam yang menyusukan anak, lebih berkualiti. Susu tinggi dengan protein, anak akan cepat kenyang. So bila anak cepat kenyang, mak tak penat sangat lah. Tak adalah banyak asyik nak lama sangat susu kan.
habis air kering mak, tak ada tenaga. So sebenarnya protein dia akan bagi kualiti susu kepada susu ibu. Okay? Anak lebih kenyang, okay? Dan juga menyokong perkembangan baby ataupun bayi lah di dalam kandungan semasa puasa. So puasa wajib kalau ibu mengandung tu nak berpuasa, dilarang untuk puasa. Sebolehnya kita perempuan ni walaupun mengandung kita nak puasa sebab kita mana nak ganti banyak kan. Kalau larat tu memang kita akan puasa je. Yang ramailah yang boleh berpuasa jika tenaga tu cukup. Ya, dan anda ni kat sini lagi-lagi kalau ada customer ke anda sendiri kan kerja lagi, bisnes lagi, rumah lagi, jagalah juga diri sendiri kan. Pastikan diri sendiri pun sihat, cukup tenaga. Penting ambil lah protein sewaktu sahur. Okay, dan dengan itu juga anda akan rasa kenyang. Dengan Shaklee kan kita akan rasa kenyang waktu waktu berpuasa. Okey. Sebelum saya pergi kepada part yang lain. Win tanya, ESP mix dengan collagen adakah digalakkan untuk masalah pigmentasi? Bagi pendapat saya galakkan. Boleh je campur. Tapi pigmentasi tengoklah macam mana Awin. Kalau terlalu tebal tu dia kena buat treatment jugalah. Ambil C+E, make sure keluar pun kena pakai UV. Tapi untuk dia ambil collagen tu kan, untuk tegangkan, untuk cerahkan balik kulit, tak ada masalah boleh. Dia boleh mix sekali dengan ESP. Rambut cepat putus kan, Cikgu Dil. Betul, kalau protein tak cukup rambut nipis, cepat sangat putus. Kan bila kita sikat rambut tu, rambut dia tak, kadang bukan sampai akar tu cabut tau, dia cepat putus. Rambut tu rapuh. Protein tu tak cukup lagi lah dalam pada rambut kita. Okey, sekarang saya nak pergi kepada mana next? Okey, saya nak masukkan sedikitlah sedikit tips jualan, bukan sahaja ESP. Tapi boleh saya share apa-apa yang berkaitan dengan ESP untuk anda jual juga. Boleh tak? Boleh? Tak boleh? Okey, Indah tanya, ESP kalau kita nak blend dengan coklat ataupun serbuk kuku boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Tak kisahlah, ada je orang yang nak blend dengan Milo ke, boleh. Cuma, ada cuma lah. Cuma bezanya jika kita dah mix dengan minuman lain ke, kan yang dah ada tambahan gula, white sugar lah, gula, tambahan pengawet, gula, perasa tiruan, itu dah jadi dia tak, end product yang kita dah bancuh tu dia tak sama macam ESP yang ada dalam ni. That's why kami lebih galakkan kalau boleh lah, sebolehnya kalau nak jaga kesihatan betul-betul ambil bancuh dengan buah. Kalau nak manis pun kan campur dengan kurma. Kurma dia rasa manis yang daripada semula jadi kan. Dia punya karbohidrat dia tu karbohidrat kompleks yang sihat sebenarnya untuk badan kita. Huda tanya, ada tak larangan campur dengan ESP? Larangan? Sebenarnya apa-apa makanan tak ada masalah nak campur dengan ESP. Cuma macam saya cakap tadi lah, kalau campur dengan jus pengawet lah, bukan pure punya buah-buahan, campur dengan benda yang ada sugar, artificial sugar. Kalau koko yang original, yang tak ada tambahan gula, itu tak ada masalah. Coklat kita boleh ambil lagi kalau betul kata pure kan, koko, tu bagi saya okey lagi lah. Yang lain-lain tu dia dah jadi kurang sikit lah dia punya kata end product tu, tapi still kita dapat kualiti protein daripada soya. Still kita dapat. As long tak bancuh dengan suhu yang teramat tinggi sehingga 60 darjah Celsius dan ke atas. Sebab protein nak jaga kualiti dia kena bancuh, suam dan juga sejuk.
Sebab itulah kalau macam susu baby kan, kalau korang pernah ada dengar kan susu formula nak bancur, orang tua tu cakap jangan bancur panas-panas sangat, jangan bancur panas, tak elok. Sebab panas sangat tak apa elok juga, dia kena suam. Protein juga sebenarnya sama juga dengan ESP, cara bancur tu. Tak kisah you nak bancur dengan apa, kalau tengah dalam diet saya tak galakkan lah. Tapi kalau tengah tak diet tapi saya nak mix it, as long saya makan protein soya, boleh. It's up to you. Pilihan sendiri. Okay? Okay, ada soalan siapa yang bersuara boleh mute? Okey, terima kasih. Huda tanya, kalau ada masalah sejarah protein bocor. Protein bocor ni maksudnya bila dia buang air kecil, ada protein lebihan dalam air kencing. Okey, ini adalah disebabkan oleh masalah buah pinggang. Biasanya lah dia ada kaitan dengan buah pinggang. Orang yang ada masalah macam ni sebenarnya dia masih lagi kena ambil protein dalam diet. Protein ni kita memang perlu makan untuk kita untuk maintain fungsi badan, untuk selenggarakan badan kita ni. Protein ni sentiasa kena ada. Sebab rambut kita sentiasa tumbuh, kuku kita sentiasa tumbuh, hormon kita sentiasa akan release, enzim pun sentiasa akan dihasilkan. Kita perlu protein. Protein tu perlu. And macam saya cakap lah, protein ni ada banyak sumber. Tak ada masalah ambil soya protein. Boleh je. Cuma kalaulah ada masalah protein bocor berkaitan dengan buah pinggang, make sure dia kena tahu banyak mana protein yang dia kena kata limit. Dia lain orang, lain keadaan lah. Dia banyak keadaan. Lain orang lain. Ada orang dia tak perlu limit. Dia protein dia boleh ambil je. Tapi dia kena jagalah. Tapi apa dia kena jaga kat sini sebenarnya? Dia kena jaga pemakanan dia. ESP ni makanan yang sihat. Dia kena tengok balik apa yang dia makan. Sugar, especially gula, garam, makanan yang tinggi dengan natrium ataupun sodium, dia boleh meningkatkan tekanan darah, dia boleh bagi kesan pada buah pinggang, bahan-bahan pengawet, makanan proses. Tengok balik benda-benda yang apa yang rasa tak sihat yang dimakan, cuba kurangkan. Tapi macam untuk protein, dia still kena makan. ESP tak ada masalah untuk ambil sebenarnya, tapi dia kena tahu limit protein dia. Kalau perlu dilimitkan oleh doktor. Itu je jawapan saya. Okey, saya harap fahamlah konsep apa yang saya cerita tentang protein lebihan. Sebenarnya dia berkaitan dengan buah pinggang. Okey. ESP dengan buah dia memang kita lebih galakkan lah. ESP dan cyst, fibroid. Ada yang takut nak ambil sebab ada cyst, fibroid. Apa pendapat Puan Sarah? Soalan Zaimah ni. Okey, ramai juga yang tanya soalan macam ni. Okey, ada masalah seperti cyst, fibroid, yang kadang endometriosis. Boleh tak nak ambil ESP? Okey, first kali, individu macam ni sebenarnya, dalam keadaan macam ni, dia still kena ambil protein dalam diet dia. Dia masih kena ambil protein sebenarnya. Dia still, macam saya cakap tadi lah, untuk maintenance badan. Sebenarnya macam protein, ESP pun memberikan sumber protein. Bagi pendapat saya, ikutkan apa yang saya faham, bacaan saya, dia boleh ambil ESP in moderate. Kalau nak ambil sekali sehari, tak ada masalah. Tapi dia kena tengok balik apa yang dia makan. Dia kena jaga, macam saya cakap sama macam tadi, tengok apa balik surrounding dia, apa yang dia ambil dalam diet makanan dia, jaga betul-betul. Dan masalah cyst and fibroid ni sebenarnya individu yang ada masalah macam ni sebab masalah badan dia hormone imbalance. And biasanya juga saya akan suruh orang yang macam ni untuk fokus balik kepada apakah nutrisi yang lebih sesuai untuk jika ada masalah macam ni. Okay, mereka sesuai ambil antioksidan, anti-inflammation, okay, nutrien yang bantu untuk balancekan balik hormon. Seperti omega 6, omega 3, antioksidan macam VVIX kan, polyphenol, vitamin C, antioksidan, itu yang lebih sesuai, yang lebih tepat bantu untuk masalah dia sebenarnya. Tapi bagi pendapat saya, dia protein dia mesti kena ambil lagi. Mungkin orang concern protein soya. Sebenarnya protein soya protein yang jika diambil dalam in moderate, sebenarnya dia tak bagi pun kesan negatif. Everything kita ambil balance sebenarnya. Itu je yang apa dari segi ni lah, kata jaga pemakanan. Tapi
ada setengah, mungkin lah, okay, kalau ada setengah customer yang mungkin dalam keadaan cyst yang sangat besar ataupun fibroid yang dah besar ke, and perlukan rawatan, pantauan, perlukan buat operation, pembedahan. Okay, first kali memang apa-apa nak ambil pun ikut dulu doktor suruh apa. Kalau kena operate je dulu. Ikut je apa yang doktor advise. Mungkin ada setengah doktor kata jangan ambil soya, tak apa. Tak payah ambil. Kalau keadaan macam tu biasanya dia dah certain stage lah. Tapi dia kena jagalah juga pemakanan dia. Okay, tapi fokus balik on antioksidan yang lebih sesuai untuk orang yang macam ni. Soalan sama macam Aminah. Itulah jawapan saya. First, tanya customer berapa saiz, berapa lama dah kena. Doktor cakap apa-apa tak? Ada ambil ubat tak? Kena pantauan doktor tak? Kena buat operation tak? Tanya dulu, faham dulu customer macam mana, daripada situ baru boleh kita advise. Tapi bila kita advise tentang ambil ESP, tambah dengan VV, semua tu, dalam masa yang sama, tambah juga advice dia, ambil makanan yang sihat. Elakkan makanan yang tinggi dengan bahan-bahan pengawet, makanan yang proses, daging merah, cuba kurangkan. Itulah kena complete lah bila nak convince balik customer. Okay, itu adalah jawapan saya. Saya selingan dengan soalan okey sikit kan, adalah boring dengar je kan. Okay, kemudian ini adalah tambahan lah daripada apa yang saya share tentang ESP tadi, tentang protein tadi. Kalau nak lebih banyak menjual, banyakkan testimoni sendiri, banyakkan share sendiri. Kalau boleh sendiri punyalah, lebih kata autentik. Orang lebih yakin lagi tengok kita. And kalau mungkin kat sini, mungkinlah saya rasa ada yang baru join, mungkin tak sempat lagi nak makan ataupun dah makan, tak sempat nak share. Alah Sarah, saya tak ada Shaklee effect lah, saya tak ada testimoni, apa saya nak kongsi ni? Tak apa, kalau anda dah start ada dekat rumah ESP, korang dah start makan, korang share je apa yang you all buat. Share apa yang korang makan. Cerita dah pagi-pagi, so pergi kerja, saya bancuh ESP, saya minum. Share, buatlah. Kan kat sini ramai yang TikTokers kan, TikTok ke, IG ke, short video ke, live ke, share dulu tak apa. Bila kita kongsi, maksudnya kita kongsi apa yang kita buat dengan orang. Sekarang ni orang suka tengok apa orang kita buat. Bila kita kongsi, kita share, tapi dalam masa yang sama you all tengok jugalah, kalau boleh saya sangat galakkan ada Shaklee effect. Ada testimoni sebagai satu tools untuk you all guna. And kalau boleh jangan satu testimoni je. Kalau boleh lagi banyak testimoni lagi bagus. Kalau nak buat dalam team, satu team ni kan, saya yakinlah team sendiri ni bisa dah ada collection of testimoni. Share sama-sama korang, boleh guna sesama. Maksudnya kita ialah bantu each other satu team untuk grow dengan lebih mudah. Itu dah ramai orang buat sebenarnya. Kan? Jadi inilah kena share, kongsi apa yang anda makan, kongsi testimoni apa yang anda ada. Ini sangat penting lah sebenarnya untuk attract consumers, customer yang nak ambil ESP. Dan ESP ni adalah produk yang sangat laku waktu bulan puasa. Waktu bulan puasa, ramai customer yang akan datang. Walaupun setahun sekali. Setahun sekali tu bila? Puasa. Kenapa nak cari ESP? Nak cari Cinch, nak cari performance drink. Memang ramai. So waktu ni korang boleh nak memanggil balik orang yang pernah makan ESP ni untuk beli. Sebab dapat shaker kan. Beli 4 kanister. Sekejap ya. Baik. Nak bertumpah saya. Kering tekak. Okay. Seterusnya. Ini saya pergi secara umumnya tentang ESP ni. Dan dalam masa yang sama saya nak tunjuk dengan anda produk ESP ni lah. Masih boleh fokus lagi ke semua? Boleh. Boleh ya? Okay. Saya risau saya cakap short sendiri kan. Boleh ya? Okay. Terima kasih. Kalau ada mengantuk ke apa ke, inilah respon je lah kat saya tau. Okay, seterusnya kalau tengok slide ni, ini adalah 7 sebab kenapa anda kena pilih Shaklee ESP. Kalau anda lihat dekat sini, ini adalah semua
point ataupun unique selling point untuk ESP. Pertama, ESP ni, saya tulis sekali botol ni, adalah protein yang sihat, pilihan yang sihat. Glycemic index dia rendah, so dia tak akan meningkatkan gula dalam darah. Tak rendah lemak, tanpa kolesterol, kaya dengan protein. So 3 sudu, kat sini tunjuk cara bancuh kan, kat sini. 3 sudu ESP ni bersamaan dengan 14 gram protein. Okay. Semula jadi, soya dalam ni, dalam kanister ESP ni, soya yang kita gunakan adalah non-GMO. Kalau korang tengok dekat description dekat botol ni, dia ada tulis soya bean yang kita gunakan, yang kita tanam, yang kita proses sampai jadi ESP ni, adalah protein, adalah soya bean yang dihasilkan di bawah IPP, iaitu Identity Preservation Program. Sebab itulah kita memang sangat-sangat pantau kualiti soya yang kita tanam sehingga jadi produk ESP. Sebab tu Shakleen ni ada saintis, sebab kita nak jaga kualiti. Kita memang jaga kualiti produk kita. Okey, kemudian tak ada pewarna, pengawet, perasa, tiruan yang kita letak dalam ni. So everything adalah ekstrak daripada bahan semula jadi. Walaupun ada ingredients dekat bawah nutrition facts tu kan. All the ingredients yang kita ekstrak ni, kalau you all check dekat Health Resource punya website, semua daripada sumber tumbuhan dan semula jadi. Okey, berkualiti tinggi. Macam saya cakap tadi, protein soya merupakan protein yang sama kualiti dengan haiwan. Sebab dia lengkap dengan amino acid dan juga dia punya penghadaman dia bagus. So kita dapat kesan yang baguslah pada tubuh badan. Melangkaui organik, beyond organic. Itu yang Shaklee punya produk yang kita letak. US, dekat kalau anda tengok Shaklee US, memang dia sangat highlight beyond organic. Untuk classified dekat US kan, kalau nak classified buah ke sayur untuk organik, dia kena tanpa 168 jenis pesticide ataupun racun perosak. Tanpa. Tapi produk-produk yang ada dalam Shaklee ni, bahan-bahan botani yang kita guna ni, 3 kali ganda, kata lebih daripada apa yang US Pharmacopoeia dah tetapkan. So that's why kita kata beyond organic. Okay. Selain daripada tu, produk ini berkhasiat dari kalsium, ada vitamin B, sesuai untuk orang yang ada masalah lactose intolerance. Kalau ada masalah tak sesuai dengan susu lembu, dia boleh ambil protein soya dan rasa dia memang enak. Okey, yang ini slide ni saya tak perlu go through kot sebab dia sama je apa yang saya sebutkan tadi. Pilihan yang sihat, sumber semula jadi, berkualiti tinggi, apa lagi? Melangkaui organik, pilihan berkhasiat. Kan setiap hidangan ada kalsium, dia ada vitamin B, 5 jenis B. Lembut pada perut, dan juga rasa yang lazat dan enak. Dan juga ia mempunyai ESP juga kita classify as susu soya yang mempunyai glycemic index yang rendah. So kalau tengah diet, nak jaga gula, takutlah kecil manis tinggi, tak ada masalah, ada GDM, masih selamat untuk minum. Dan ESP ni ada juga orang tanya, kenapa tak ada KKM punya logo? ESP ni kita berikan under, kita register under makanan, under food. So memang tak ada KKM. Macam ESP, Cinch, B-Shape, Performance Drink, semua tu under food. Dia bukan, dia tak ada KKM lah. Kecuali have supplement. Macam Vitally, Bcom, Osti tu ada KKM punya logo. Itu yang membezakan. Ini under food. So food ni kira makanan. So kita makanan yang rendah glycemic index. Ini cara bancuh dia mudah sangat-sangat. Kalau berpuasa sahur 3 minit pun dah siap. Okay, sangat enak, mudah dan cepat. Jangan bancuh dengan air panas lah ya. Ini contoh resepi. Untuk dapat rasa lebih kenyang, lebih enak, rasa puas nak makan, tak adalah rasa tawar je kan. Ada manis-manis sikit. Memang sedap lah dengan kurma, dengan pisang. Ini yang biasanya ramai orang akan bancuh lah ketika bulan puasa. Dia bagi rasa manis sikit, dia bagi rasa kenyang.
dan sedap. Okay, jadi promotion untuk bulan ni macam saya sebutkan tadi 4 kanister ESP, okay, 4 kanister dapat percuma shaker. Dan promotion ini memang setakat yang saya tahu lah setakat yang saya tahu bulan ni sahaja. So bulan ni sahaja dapat percuma. Bulan lain memang rasanya tak adalah percuma. Itu yang saya tahulah. Jadi saya sangat sarankan kalau anda betul-betul nak fokus nak jual ESP ni sampai ke bulan puasa pun customer kita boleh makan. So tak ada masalah untuk jual 4. Okay, kalau ada customer, kadang ada setengah orang ni datang sebab nak buat business Shaklee. Ya, ramai juga kan. Datang saya nak start Shaklee business. Janganlah register as member je. Bagi dia free membership. Suruh dia ambil ESP. Suruh dia start makan ESP and dia boleh jual juga 1 ke 2 ke. And 2 tu dia makan. 1 tu bagilah parents dia ke. So anda boleh start rekrut orang juga sebenarnya dengan ESP. Mungkin ada setengah orang rasa lah susah je. Ini satu lagi adalah mindset tau. Korang jangan rasa susah. Korang rasa susah dah dapat. Boleh punya. Mesti boleh. Okay, kita letak target. Anda letak target. Okay, kalau orang baru masuk, aku kena rekrut guna ESP. Start dengan ambil ESP. Untuk dia start consume, untuk dia start share apa yang dimakan. Sebab nak jual produk ni dia kena makan. Barulah orang tahu, oh dia jual. Sebab dia makan juga. Kan orang lebih confident. Okay, yang last sekali, part yang terakhir, ini adalah contoh shopping idea. Ini lebih kepada idea untuk anda upsell, cross-sell produk. Sebab mungkin bulan ni memang kita sangat sarankan korang betul-betul fokus on ESP. Sebab produk ni cukup. Produk ni banyak and kalau korang betul-betul promote, kau promote pun kan, kita confident ada lagi produk tu. Kalau sebab setengah produk dia sangat limited. Vitamin C pun kita dah limit kan, betul tak sekarang? Sebab itulah ESP ni produk yang korang boleh betul-betul fokus untuk korang punya business, untuk dapatkan UV yang tinggi, untuk kejar target korang and maksudnya boleh cari customer lah untuk consume ESP. ESP adalah antara produk yang bagi saya lah mudah untuk cerita, mudah untuk orang makan. Dia boleh ambil dengan cara yang kreatif, okay, dan sepenuhnya 4 ni lah boleh rekrut orang dengan ambil 4 ESP. Jadi dekat sini adalah idea upsell. Kalau untuk kulit, macam saya cakap tadi lah, vitamin C, collagen. Untuk immune health, upsell lah dengan vitamin C. Nak tenaga, upsell juga dengan RESV atau VVIX. Untuk jaga jantung, protein soya, dia bagus. Kat sini tulis kan, soya protein membantu mengurangkan kadar kolesterol. Saya tulis lagi. Okay, pengambilan dia setiap hari sebanyak 25 gram membantu. So bukan saja untuk kolesterol yang sihat, menjaga juga untuk jantung yang lebih sihat bila kita maksudnya kita tambah juga dengan omega 3. Okay, dan untuk digestion yang bagus, penghadaman yang bagus, jaga perut, kesihatan perut juga kita cadangkan tambah ataupun upsell lah dengan herbs untuk digestion yang lebih bagus. Ini idea untuk korang upsell produk. Jangan jual satu produk, kalau boleh bagi combo atau bagi solution yang lebih tepat kepada customer. Tapi itu pilihan dia untuk dia pilih. Maybe dia ada budget. Maybe dia kata saya baru nak start satu dulu. Tak boleh paksa lah. Tapi ini kita bagi the best solution untuk mereka. Okey, dan yang terakhir sekali, daripada tadi saya last kan. Ini memang last dah. Okey, ini adalah still kita ada healthy solution. Set maaf ini tak updated, saya ada setengah produk yang dah yang tak ada stock kan. So mana yang ada je lah yang ada. Kadang saya pun dah tak ingat sebab kadang produk tu cepat sangat. Orang kata cepat sangat habis. Kan susah tak unexpected. Jadi macam ESP ni juga. Kalau you all nak betul-betul fokus nak jual ESP, nak target untuk korang punya achievement untuk bulan ni, jangan tunggu last minute. Itu yang saya pesan. Bukan saya pesan, ini saya punya, kata bos-bos saya pun cakap, suruh bagi tahu dekat field, jangan last minute sebab kita takut juga. Tiba-tiba baca vitamin C kan, banyak stok, tiba-tiba akhir tu, last minute tu, berebut. Sama juga ESP, stok memang banyak. Kita yakin banyak, tapi kita pun risau juga tiba-tiba last minute ramai orang ambil sekaligus. So kalau you all dah dapat bonus nanti kan, dah ada target, sebenarnya boleh kata fokus untuk push betul-betul waktu awal-awal ni lah sebelum akhir bulan. Okey.
Jadi itu saja yang saya nak kongsi dengan anda tentang ESP Ramadan. Sedikit kata remind lah tentang promotion yang kita ada pada bulan ini. Okey, soalan Cikgu Deals. Gila ke ni Deals ni? Okey, kenapa lepas saya ambil ESP rasa makin gemuk? Okey, cara pengambilan ESP juga. Adakah Deals, cikgu, adakah cikgu mengambil ESP selepas makan atau cikgu ambil sebelum makan? Kalau cikgu ambil selepas makan, okay, kita takut jugalah bolehlah kata protein tu naik ataupun kalori tu lebih makan. Kalau boleh ambil sebelum makan. Kalau yang nak jagalah. Kalau satu lagi tengok jugalah bancuh dengan apa kan. Kalori itulah jaga juga. Sebab kalau kita bancuh pure ESP tu kalori dia baru 110 kalori. So masih sangat-sangat rendah sebenarnya. Ataupun kemungkinan, okey, ada banyak kemungkinan yang berlaku. Kadang tengah diet ni, tengah bersukan ni, ambil ESP tapi kenapa berat badan saya tak turun-turun? Macam naiklah pula ambil protein ni. Sebab kalau kita measure berat, protein ni memang lebih berat daripada fat. Dan masa, bukan protein, masa lah, otot kita. Protein diperlukan untuk membina otot. Bila kita buat kata tengah diet tapi kita buat exercise, kita ambil protein otot kita ni akan dibina. Memang kita akan rasa berat. Tapi bila protein ataupun komposisi otot tu dah cukup, dah meningkat, sebenarnya lepas tu nanti kadar metabolisme badan akan meningkat. Dia akan mudah untuk penurunan berat badan. So just konsisten sahaja. ESP dia sebenarnya ia tidak menggemukkan. Tengok balik apa yang kita makan. Okey, Awin, kalau bancuh 3 sudu ESP, air tu sebenarnya tak ada masalah nak letak banyak mana. Kalau orang yang suka pekat, dia boleh letak 350, 400 ml. Kalau nak cair sikit, boleh letak 500 ml. So air tu dia tak ada masalah banyak mana, ikut kesedapan kita. Banyak mana kita nak letak air tu. Ikut tekak je sebenarnya. Yang penting protein tu bila 3 sudu besar ataupun 1 scoop ESP, dia akan bagi 14 gram protein. Jadi itulah jawapan dia, Alvin. Jadi itu saja kot ya yang tanya soalan. Ramai juga malam ni 76 orang. Saya nampak 75 orang. Okey, Master. Ya. Yes, dah kot kan? Ada lagi tak? Ada soalan tak? Saya ada satu soalan tu. Ambil Cinch tapi tak ambil ESP, okey tak? Ambil Cinch tak ambil ESP okey ke? Tak ada masalah as long ambil sebagai pengganti makanan. Dia meal replacement. Cinch ni dia meal replacement. Tapi kalau mak yang mengandung ataupun ibu yang menyusu, lagi-lagi kalau mengandung menyusu, kita lebih sarankan ESP sebab ibu yang mengandung, lagi-lagi mengandung, tak perlu ganti makanan, dia kena makan lebih lagi. Maksudnya tak ada keperluan untuk dia diet waktu tu. Dia boleh ambil sebagai macam protein dia lah. Ada limit tak pengambilan ESP? Okey, pengambilan ESP ni sebenarnya kita tak ada limit lah. Dia tengok pada berat badan, dia tengok pada aktiviti kita, tengok pada diet yang kita makan. Kalau memang tak cukup protein, sehari ambil 2 biji telur je memang tak cukup protein. So boleh ambil hingga 2 kali, 3 kali sehari. Kalau ibu yang menyusu lagilah yang tak cukup makan protein, boleh ambil tu 3 kali. Kalau rasa anda makan protein, contohlah anda makan waktu sarapan 1 biji telur, waktu lunch ambillah 1 ikan ke kan. Kita makan tapi kita makan setiap meal tu kita ambil protein. Tapi dia still tak cukup lagi. Kita boleh ambil 1 kali sehari. So tengok balik pada diet kita, kita boleh adjust sebenarnya benda ni. Dia flexible. Dia tak fix lah. Biasanya ikutkan apa yang saya dah jumpa, ramai orang ambil 1, 2 ataupun 3 kali.
3 kali tu up to 9 sudu lah sehari. So tengok bergantung pada keadaan. Okey, Fatimah Tuzuri. Kenapa customer saya bila konsum ESP badan jadi gatal-gatal? Okey, dia ada allergic tak kepada kacang? Pada soya? Dia ada allergic tak Fatimah Zuri? Tak ada ya. Dia ada allergic apa-apa tak? Selain daripada soya, dia tak allergic benda lain? Maybe telur ke? Ada yang lain-lain ada tak allergic? Tak ada. Kalau macam tu tak, macam agak mustahil lah sebab ambil ESP badan gatal. Kecuali memang dia tak sesuai dengan soya. Jadi apa yang saya galakkan, Fatimah Zurin, cuba untuk dia kata dari segi, cuba kurangkan dos ESP yang dimakan tu. Contohlah selalu bancuh 6 sudu, ambil 3 sudu, ambil satu hidangan ke. Okay, and cuba minum air kosong yang lebih lagi. Sebab dalam ESP juga dia ada B, dia ada vitamin B, ada 5 jenis vitamin B. Kadang-kadang bila tak cukup air pun, B ni memang perlu air yang cukup. Kalau tak, setengah orang rasa macam panas badan, naik rashes, kalau orang yang sangat sensitif lah. So perlu air yang mencukupi. So saya memang galakkan minum air kosong yang cukup. Kalau memang allergic soya, kita memang tak cakap tak payah ambil. Betul? Kalau allergic soya, saya tak boleh ambil. Okey, tak payah makan. Jangan bagi dia ESP, bagi dia benda lain yang lebih sesuai. Okey? Okey, sama-sama Fatimah. Sudah. Saya ambil ESP. Sebab ESP ni saya suka ambil waktu mengandung dan waktu menyusukan anak, waktu berpantang. Kadang-kadang ada waktu ni malas juga. Tapi sekarang memang saya start balik lah ambil. Lagi-lagi bila kita dah start MCO duduk rumah kan, kita nak jaga juga kesihatan. Jaga pemakanan memang kena ambil lah. Malu saya tak ambil kan, suruh orang ambil, kita tak ambil, segan lah. So memang kena ambil jugalah, saya ambil lah ESP ni. Taklah orang lain Syakli yang ambil pun ramai kan. Okey, soalan lagi. Saya harap ni soalan yang terakhir boleh tak? Kita dah 10.30 kan. Okay, soalan yang terakhir. Ada 2 soalan yang last. Suami saya cuba sikit minum ESP saya bantu, tapi dia sakit kepala dan muntah. Okey, adakah dia tak biasa ambil apa-apa minuman kesihatan sebelum ni? Cuba Khadijah, kalau nak bagi dekat suami, saya sarankan jangan bagi yang pure, kata betul-betul ESP semata. Cuba mixkan dengan buah pisang ke, boleh campur dengan susu, kata susu rasa lagi kata lagi lemak-lemak sikit. Cuba start dengan bancuhan yang orang biasa. Mungkin dia tak biasa minum minuman kesihatan saya rasa. So orang yang first time tu takut terkejut jugalah. Badan dia macam terkejut kan, tak pernah rasa macam ni. Sakit kepala, kalau dia tak ada masalah allergic pada soya, bagi saya tak ada masalah sebenarnya lah. Mungkin itu setengah orang mindset dan juga permulaan first time ambil makanan sihat. Jadi tak apa, start kalau nak bagi tu bagi yang rasa yang sedap. Bancuh dengan buah pisang ke, bancuh dengan yang kata buah-buahan flavor yang normal. And then slow lama-lama baru dia boleh minum. Tapi rasanya tak kena minum sikit dululah. Start perlahan-lahan. Saya tak rasa lah sebab benda lain. Sebab benda ni sepatutnya dia tak ada pun penyebab kepada kepala sakit lah, muntah tak. Kecuali dia memang betul-betul allergic dan tak boleh minum ataupun tak boleh ambil soya. Oh, dia pernah ambil protein sebelum ni? Protein apa yang dia ambil? Adakah protein soya juga?
satu lagi kemungkinan juga Khadijah, kemungkinan juga ada vitamin B dalam tu yang apa, vitamin B ni kan dia akan convert to energy. Ada setengah orang yang baru nak start ambil, ada juga yang kesan, tapi saya tak pernah lagi jumpa orang ambil dia pening dan dia muntah lah. First time saya tak pernah lagi jumpa. So saya cadangkan kalau nak ambil cair, cair je. Dia minum pagi. Yang minta tolong yang plain. Mula 4 keping. Kita dia tanya berapa ringgit. Tak apalah 4 keping je yang kata. Dia jadi muntah tu. Okay, dia jadi muntah tu bukan on time. Dia minum pagi, malam baru jadi. Okay, saya tak pastilah tu sebab ESP ke tidak. Macam bukan je. Saya tak pernah lagi lah jumpa. Kalau betul-betul sebab produk, lepas dia ambil tu, at least lah 2 jam lah. Dalam 2 jam pertama tu dia keluar balik. Itu sebab waktu tu makanan dalam badan kita, dalam perut kita ni 2 jam. Dia akan nak duduk 2 jam sebelum diserap pada usus, sebelum dia pergi kepada usus kecil kita. So kalau dah sampai malam tu baru muntah, saya tak rasa tu sebab ESP. Kalau muntah dalam waktu 2 jam pertama, mungkinlah badan dia tak boleh nak terima, susah terima pada awalnya untuk dia ambil. Okey, jadi saya rasa bukan ESP lah ni. Okey, satu lagi, kalau anak ada G6PD, mak boleh tak ambil ESP? Atau mak tu sendiri G6PD boleh tak ambil ESP? Okey, kalau mak ada G6PD ni, dia kena elakkan kacang parang. Kan, kacang parang dia memang tak boleh makan langsung. Okey, untuk soya pula dia atas individu. Saya cadangkan, first kalau ada masalah G6PD, okey, kalau mak tu menyusukan anak, memang dia kena refer dengan doktor, boleh tak untuk anak dia ambil soya. Itu paling itu yang saya boleh advise lah terbaik. Sebaiknya kalau nak elak ke kacang, tak payah ambil lagi lah kalau ada anak yang G6PD. Rasa nak elakkan. Tapi kalau mak tu sendiri yang ada G6PD ataupun orang dewasa yang ada G6PD nak ambil protein soya, ini bergantung pada individu. Kebanyakan orang yang ada G6PD, kecil-kecil dia tak boleh ambil soya. Dah besar, badan dia boleh terima. Saya jumpa dah ramai dah orang lah macam tu. Memang itu sendiri pengakuan G6PD punya passion. Dia ambil je ESP. Saya jumpa ramai dah minum ESP, rutin dah. ESP, Cinch, maksudnya dia boleh ambil soya. Sebab dah besar, makin besar badan makin boleh terima. Waktu kecil je lah yang tak boleh ambil. So check baik dengan doktor untuk masalah anak tu. Suami-suami manja ni tak boleh ambil makan sembarangan. Okey Nuria. Jadi itu saja soalan yang saya akan jawab pada malam ni yang terakhir. Terima kasih kepada yang memberi soalan. Saya nak pass balik pada Master Anas. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Sarah di atas perkongsian Puan Sarah selama lebih kurang sejam dan banyaklah info-info yang telah Puan Sarah kongsikan. Jadi saya lah mewakili semua pasukan Bijak Sihat mengucapkan ribuan terima kasih dan sudi-sudilah untuk bersama kami lagi di waktu hari dan hari-hari lain insya-Allah. Okay, boleh insya-Allah. Okey, terima kasih Master. Jumpa lagi. Okey, assalamualaikum semua, bye. Selamat malam. Jumpa lagi. Terima kasih Sarah. Bye. Bye. Sama-sama Alvin. Terima kasih. Terima kasih, banyak ilmu dapat. Sama-sama Sofia. Terima kasih Puan Sarah untuk ilmu malam ni. Okey, sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi ya. InsyaAllah jumpa banyak kali. InsyaAllah. Okey, selamat berjaya semua. Bye.